ini di antara salah satu nikmat yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia untuk fungsinya sebagai satu alat ataupun satu benda, satu anggota, tujuannya untuk meramaikan anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam di atas bumi Allah Subhanahu wa taala dengan faedah-faedah dunianya juga dan juga faedah akhiratnya. Baik, di antara faedah dunia ni salah satunya of course iaitu faraj ini tempat sebagai kita katakan kita nak membuang segala macam najis-najis yang keluar daripada tubuh badan. Allah jadikan faraj tempat keluarnya kita katakan pelbagai benda yang masuk dalam bab najis. Tetapi juga Allah jadikan juga faraj tu dalam perkara nikmat. Nikmat yang mana saya suka nakalkan satu kata-kata daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, satu perbandingan yang baik. Dia kata kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan berkaitan tentang faraj ataupun kita katakan kemaluan lelaki dan perempuan ini, iaitu ada satu benda yang dinamakan sebagai kesedapan dan nikmat. Dan apakah tujuan nikmat tersebut? Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka dia telah berkata sebenarnya tidaklah Allah jadikan nikmat pada anggota ini melainkan tujuannya supaya kita dapat ukur apa yang nak diukurkan dengan nikmat yang bakal diperolehi di akhirat kelak. Kalaulah dengan nikmat tersebut manusia merasakan seronoknya, sedapnya, sukanya sehingga mereka sanggup melakukan pekerjaan yang haram, maka bagaimana gamaknya rasa kesedapan tersebut di sisi Allah ketika mereka dimasukkan ke dalam syurga. Maka setiap nikmat yang Allah bagi kat dunia ni tujuannya supaya Allah nak suruh kita teli pula dengan bagaimanalah gamaknya di syurga kelak. Sebab tu kerana syurga ni tak sama macam apa yang kita dapat dekat dunia. Syurga ni disebut ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Benda yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar dan tidak pernah terlintas pun di dalam hati sanubari manusia akan kesedapan yang Allah akan berikan kepada manusia di hari akhirat kelak. Maka diberikan sedikit kenikmatan kat dunia, walillahi mi'atul rahmah, Allah ada 100 rahmat. Dengan satu rahmat ini diturunkan ke bumi, dengan rahmat itulah kita bersedap-sedapan dengan satu rahmat ni tadi. Termasuklah nikmat yang kita katakan datang daripada bentuk kemaluan ini. Maka Allah jadikan nikmat tujuannya supaya kita dapat hitung dan dapat nilai dengan apakah nikmat yang kita akan dapat di akhirat kelak. Baik, qala al-musannif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Dia kata, Allah menjadikan bagimu faraj kerana kegunaan akhirat. Iaitu tujuan faraj ni adalah untuk kegunaan akhirat. Macam mana? Ya kan? Untuk mendapatkannya untuk mendapatkan anak dengannya. Supaya dengan faraj itulah kamu dapat anak. Oh, rupanya baru kita tahu itukah fungsinya? Ya, itu fungsi akhirat dia. Tapi apa kaitan dapat anak dengan akhirat? Tadi baru saja kami habis kelas tafsir, 2 jam kelas tafsirnya, sambung ni pula 3 jam bercakap. Kita dah kering cekak dah ni. Tapi tak apa, nak ceritakan, kami baca satu ayat. Ayat berkaitan tentang alla taziru waziratun wa anna lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Allah juga sebut alla taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang dia tak tanggung dosa orang yang lain. Bila setiap orang tak tanggung dosa orang yang lain, kami mempelajari dalam bab. Habis tu kalau dah macam seorang dah meninggal dunia, takkan tak ada manfaat-manfaat lain yang dia boleh dapat? Ada. Di antaranya 2 pandangan. Pandangan mazhab Syafi'i dan juga pandangan muktamad di kalangan pada mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab yang lain. Pada asalnya sebahagian ulama mengatakan setiap kebaikan kita di dunia ini takkan sampai kepada orang yang dah meninggal. Pandangan pertama. Tapi pandangan yang muktamad mengatakan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, berdalilkan dengan satu hadis, iaitu idzan qata'a idza mata ibnu adam, bila mati anak Adam terputus amalannya melainkan illa salas, 3. Yang pertama sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua iaitu al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga waladun
salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Maknanya daripada perkahwinan tu tadi, daripada faraj tu tadi, daripada berhubungan suami isteri ni, maka mereka akan dapat anak. Bila dapat anak, anak yang dididik dengan kebaikan, anak ni akan jadi anak yang soleh. Kerana anak yang soleh ni, dia akan menjadikan kebaikan kepada akhirat ibu dan bapaknya. Okey, baik. Sebab tu dia kata, maka digunakan untuk kegunaan akhirat, untuk mendapatkan anak dengannya tu tadi, dan daripada anak tersebut kita juga memperolehi pahala. Sabda Nabi SAW, okey, tanakahu, tanasalu, kahwin, tanasalu, meramaikanlah, nescaya bila kamu kahwin kamu akan meramaikan anak-anak. Okey, contoh anak siapa? Anak Anas bin Malik. Berapa orang anak Anas bin Malik? Qil, dikatakan anaknya 100 orang. 100 orang tu dia berapa? Satu ibu berapa orang ni? Zaman dahulu kan mereka ada hamba dan sebagainya, bukan? Tapi poinnya anak dia 100 orang, Nabi doakan Allah banyakkan anak dia. Bayangkan kalau 100 orang tak jadi 10 orang, baki 90 orang lagi soleh. Tak ada masalah punya. Baik, tapi kalau tak ada anak, kita sendirilah. Okey, so dia kata fa inni mubahin, aku ni amat bangga, kata Nabi SAW, bikum, iaitu dengan kamu semua, al umam yaumal qiyamah, iaitu pada hari kiamat sekalian. Pada hari kiamat aku akan bangga. Kenapa aku bangga? Kerana akulah Nabi yang mempunyai umat yang teramai. Akulah Nabi yang mempunyai umat teramai. Nabi SAW satu hari ini dia cerita kepada para sahabat. Dia kata, "Urida alayya", ditunjukkan kepada aku ada Nabi yang tak ada pengikut masuk syurga dia. Ada Nabi ada 3 orang pengikut masuk syurga dia. Ada Nabi yang 10 orang pengikut masuk syurga dia. Tiba-tiba aku terlihat di satu ufuk, iaitu satu kumpulan manusia yang ramai, dan aku sangkakan itulah umatku. Dan dikatakan kepada aku itu adalah Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya yang ramai tadi. Kemudian ditunjukkan kepada aku di sebelah ufuk yang lain, maka aku mendapati di sana ada 70,000 umat aku yang masuk syurga tanpa hisab. Baik, poin nak ceritakan, bila ramainya umat Nabi kita Muhammad SAW, maka ramainya melebihi daripada umat-umat yang lain. Dan sabda Nabi SAW, dia kata, hadis tu hadis yang kita baca tadi, bila manusia mati, putuslah amalannya melainkan daripada 3 perkara. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Dia terjemahkan apa kat sini? Waqaf. Okey, waqaf. Apa maksud waqaf? Waqaf ni maksudnya berhenti. Apa dia berhenti? Apa yang berhenti? Baik. Asalnya satu barang harta ni kita dapat, dia masih bergerak, kita dapat untung dia. Bila kita waqaf, kita berhentikan manfaat dia untuk kita, kita nak berikan manfaat dia untuk orang yang lain. Itu makna waqaf. Baik, so sedekah jariah di sini diterjemahkan dengan waqaf. Kenapa waqaf? Sebenarnya bukan waqaf sahaja. Apa sahaja sedekah, yang mana sedekah itu pahala dia tak habis. Ada sedekah pahala dia habis. Baik, sedekah apa pahala dia habis? Kita bagi satu contoh. Bagi kemudian habis. Makan. Ya. Habis. Kalau makan tu dia dapat tenaga. Tenaga dia dapat beribadat. Mungkin dah, tapi terhad lah kan. Dia punya masa dia. Okey, sedekah yang tak habis. Cuba bagi satu contoh selain bila wakaf. Sedekah yang tak habis pahala dia. Apa dia? Buat ilmu. Menyampaikan ilmu. Tu dah ada tadi yang kat atas. Ilmin yuntafa'u bih dah ada. Ni sedekah. Apa dia bagi contoh? Cuba bagi contoh tengok. Wakaf pergi. Menyara anak yatim. Okey, menyara anak yatim. Kalau dia dah mati, siapa nak sara pula? Sedekah ke orang lain pula. Maksud sedekah jariah ni, iaitu kita katakan kita buat sesuatu benda, yang mana benda tersebut walaupun kita mati, benda tu masih bergerak, berjalan dan dimanfaatkan oleh orang yang lain. Okey, sebab tu dia terjemahkan di sini adalah dengan wakaf. Kenapa wakaf? Kalau wakaf tu walaupun tuan empunya wakaf dah mati, wakafnya masih berjalan. Di antara tokoh-tokoh pewakaf yang hebat, Osman bin Affan, sampai ke hari ini kalau siapa pergi ke Madinah masih dapat lihat kesan wakaf itu masih ada. Okey, antara wakaf yang hebat pula Abdurrahman bin Auf dan juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam bab membebaskan hamba. Bahkan ramai lagi ulama dan
para sahabat yang lain yang mana mereka ni tokoh wakaf. Antaranya tokoh wakaf pada hari ini apa namanya tu, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, owner bank Ar-Rajhi tu. Boleh dikatakan wakaf saja dia dekat Mekah. Dekat Madinah ni boleh dikatakan bangunan-bangunan kebanyakan datang daripada wakaf Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ni. Bayangkan kalau dia meninggal dunia, berapa banyak yang dia boleh dapat. Senang lenang. Antaranya lagi kadang-kadang tadi saya cerita ada seorang selalu dia ikut kuliah saya, nama dia Haji Hamzah. Sakit dia. Kami sakit dah kanser tahap 4, tapi saya puji dia ni orang yang suka buat kebaikan untuk masa depannya. Dia tengok dalam kelas ada orang tak ada kitab, besok dia pergi cari kitab tu, dia bagi kat orang tu. Okey, baik. Dia tengok orang ni pula kalau dia pergi cari tak ada kitab, dia sanggup photostat kitab, dia bagi dekat orang tu. Apa tujuannya? Untuk kesediaan dia selepas mati. Dekat sebelum dia sakit ni, apa dia buat? Dia photostat beberapa ayat-ayat ke zikir-zikir yang tertentu, dia akan hadiahkan pada orang tertentu, dia minta orang tu amalkan. So kalau dia mati sekalipun, orang tu masih amalkan lagi benda yang dia buat tersebut. Lepas tu kita katakan dia dapat untung dengan keuntungan yang banyak. Walaupun dia dah meninggal dunia, tapi dia tetap dapat. Contoh kita katakan pengarang kitab ni hidup ke dah mati? Meninggal dah. Tapi kebaikan dia masih dia dapat. Sampai ke hari ni dia masih dapat. Tak keuntung. Kitab apa lagi, hadis 40, dah hampir 1000 tahun dah meninggal dunia, tapi bukunya masih lagi orang baca sampai ke hari ni. Dan inilah yang kita nak. Yang kita nak pahala yang berterusan. Maka di sini menunjukkan bagaimana kalaulah sekiranya seseorang itu kita katakan dah meninggal dunia, tapi asbab datang daripada faraj, iaitu dengan anak, dengan zuriat yang lahir daripada situ, dia masih lagi berjaya mendapatkan kebaikan daripada anak yang soleh yang mendoakan. Dan kata Ibnu Hajar yang dirahmati Allah, dituliskan baginya seumpama segala amalan yang baik yang dikerjakannya oleh anaknya, tiada termasuk segala amalannya yang jahat-jahat. Sekian. Ibnu Hajar kata dalam hadis ni, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Apa saja kebaikan anak yang terhasil disebabkan kita ni, akan datang kebaikan kepada kita. Sebab tu saya pesan kita yang ada anak, boleh beranak lagi tak? Kalau boleh beranak. Kalau tak boleh, tak apa, cucu kita. Baik, kita yang ada anak, ada cucu, jangan biarkan benda-benda hal basic ni orang lain ajar cucu kita atau anak kita. Apa benda yang basic? Perkenalkan Okey, mengaji itu pun ialah mengaji satu, tapi ada hal lagi basic. Okey, yang dia akan sebut sampai ke akhir hayat dia. Fatihah, kenalkan dia dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimah la ilaha illallah. Ni benda-benda hak basic. Jangan bagi guru aja. Kalau guru tu aja, guru tu dapat pahala. Dan lebih kita dapat juga, tapi tak dapat sebanyak tu. Sebab tu biasa sambil-sambil kita katakan bantu orang dulu, dia ajar secara tak langsung sambil duk puai anak dia tu. Apa dia buat? Kadang dia nyanyi, kadang dia buat lagu macam-macam. Rumah nan kami tepilah kebun. Okey, ada hang nyanyi. Kalau menyanyi itu dapatlah lagu. Ada hang nyanyi pula, alalah kacang ketok. Baik, dapatlah kacang ketok. Tapi kalau disebut la ilaha illallah, Allahu akbar. Contoh paling dekat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik dia cerita pasal mak dia Ummu Sulaim. Dia kata, ketika aku kecil ni, mak aku ni nakkan, teringin sangat perkataan pertama keluar daripada mulut aku adalah kalimah Allah. Maka tiap-tiap hari dia ajarkan aku menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga perkataan pertama keluar daripada mulut aku adalah kalimah la ilaha illallah. Tu kita katakan ni benda-benda basic. Bayangkan tengok surah Fatihah tu anak kita akan baca sepanjang hayat dia. Kalau kita yang ajarkan, berapa banyak kita dah meninggal, dia pula ajarkan kepada anak dia pula ajarkan kepada zuriat cucu cicit dia orang. Maka atuk ni tadi kaya duduk dalam lenggang kangkung, sandar dia dalam kubur. Okey, baik, pasal pahala dihantar oleh anak cucu cicit kepada dia. Itu penting. So di sini menunjukkan pentingnya kita bila kita ramai banyak zuriat dan zuriat dididik dengan baik, maka keuntungan dan kekayaan untuk kita. Tapi ada orang dia jadikan cucu cicit anak pinak dia ni sebagai power bank. Tahu power bank? Dia suruh hantar anak pergi ke sekolah tahfiz, dia haram tak kena pegang Quran pun. Okey, dia suruh anak dia jadi baik, tapi dia tak jadi baik.
Satu kes berlaku saya dulunya mengajar. Dia orang minta saya tolong ajar secara volunteer lah. Di Melaka ni ada satu pusat pemulihan budak-budak perempuan yang dirahsiakan tempat dia. Budak-budak yang dah terlanjur, jumlah dia orang dalam 30 orang macam tu. Jadi waktu hari tu saya duduk mengajar ni, baru dah sampai pelajar baru. Dia tu macam penjara juga, memang tak boleh keluar masuk situ. Jadi masuk pelajar baru ni, budak tu mati hamun mak ayah dia, macam-macam pula dia keluar perkataan tak elok ni. Jadi saya kata bagi tenangkan dia sekejap, jadi kita cakap ni. Dia dah tenang, saya mau pergi tanya apa hal, kenapa nak mati mak ayah ni. Dia pun cerita, dia kata mak ayah dia suruh dia jadi baik, tapi mak ayah dia tak nak jadi baik. Maksudnya dia suruh anak masuk ke sekolah tahfiz, mak ayah semayang pun tak, tapi anak kononnya kalau hantar anak masuk sekolah tahfiz, dia akan selamat ke akhirat. Okey, kita dah ada cover lah. Apa namanya, anak kita ni dah masuk tahfiz, selamat, kita tak payah buat apa-apa, relax saja. So pakai syafaat anak. Ini yang salahnya. Ini yang salah. Walaupun kita katakan kita nak anak kita jadi baik, kita juga waktu yang sama kena turut jadi baik juga. Baik, sebab itulah dikatakan di sini, dia kata Allah menjadikan bagimu faraj kerana kegunaan duniawi, iaitu bersedap-sedapan dengan jima dan bersuka-sukaan dengan sekalian anak yang diperolehi menerusi jima tersebut. Okey, yang pertama suami isteri, yang kedua adalah setelah itu kita dapat anak pinak yang kita dapat berseronok dengan anak-anak kita. Dan anak-anak itu adalah sebesar-besar perhiasan dunia, sebagaimana firman Allah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Harta benda dan anak pinak perhiasan hidup kat dunia. Allah juga sebut zuyinal nas hubus syahwat minal nisa wal banin. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada benda-benda yang dia suka, perempuan, anak pinak. Maka di sana semuanya datang daripada yang disebut sebagai faraj ataupun kemaluan ini. Baik, apa jaminan berkaitan tentang kemaluan? Nabi SAW sebut satu jaminan syurga. Man yaghmal li ma bainal lihyai wa ma bainal faqidai azmal lahul jannah. Siapa yang boleh memberikan kepada aku satu jaminan, apa yang ada dia boleh jaga, benda yang ada di antara dua pipi. Dua pipi dia iaitu mulut, apa namanya, hidung dia, kan? Wa ma bainal faqidai, apa yang ada di antara dua kelangkangnya, aku jamin dia ni masuk syurga. Bahkan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan mata dan jagalah kemaluan mereka. Dan bagaimana cara kita nak mensyukuri akan nikmat anggota faraj? Mensyukuri anggota ini adalah dengan memelihara daripada yang diharamkan, seperti zina, liwat, dan mengeluarkan air mani selain daripada tangan isterinya dan jarinya, dan memeliharanya daripada yang subhat, seperti jima pada pernikahan yang batal jika ia bertaklid kepada pihak yang berkata dengan sah pernikahan itu, dan jika tiada nescaya ia haram kerana bukan subhat. Baik, itu tak boleh. So dia kata tanda kita nak mensyukuri anggota ini adalah dengan memelihara daripada diharamkan. So benda yang datang daripada kemaluan ini, dia bawa datang kepada satu dosa yang disebut sebagai al-fawahish. Al-fawahish. Okey, apa dia al-fawahish ni? Al-fawahish ni adalah perbuatan keji. Okey, di antara perbuatan keji ni adalah perbuatan zina. Okey, baik, perbuatan zina termasuk di antara perbuatan keji, sehingga disebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Fahishatan fawahish. Apa kesan bila zina dah jadi berleluasa? Hari ini seumpama pada hari ini kesannya idzan tasyaratil fawahish, bila berleluasanya zina, kesan daripada zina ini dia akan mengakibatkan apa? Dia akan mengakibatkan penyakit berjangkit. Allah kata Allah datangkan kepada manusia penyakit berjangkit, yang mana dikatakan juga penyakit ini tidak pernah terkena pada umat yang terdahulu. Ini fawahish. Dan kesan daripada fawahish ini juga kalau dibuat secara terang-terangan terbuka, dia akan mengakibatkan kemurkaan Allah ataupun azab.
Okey, sebab tu di hadis akhir zaman menceritakan punca di akhir zaman diturunkan bala bencana. Salah satu sebab bila idzan tasyaratil fawahish. Okey, idzan tasyaratil fawahish, bila perbuatan keji mula berleluasa. Macam mana berleluasa? Hari ni orang dah tanpa segan silu. Saya selalu dijemput untuk pergi ke sekolah-sekolah, digabungkan dengan Dr. Maimunah, kalau siapa kenal, pakar ONG Hospital Besar Melaka tu, Dr. Mai. Dan kami banyak fokuskan kepada isu berkaitan tentang remaja yang macam-macam kes lah. Ada satu kes berlaku di Hospital Besar Melaka ni, cerita lebih kurang belasan tahun yang lalu. Seorang budak perempuan ni, dia turun darah. Jadi mak ayah dia ni bawa datang ke hospital. Jadi bila doktor cek rupanya ni kes ni melibatkan kes ONG. Okey, maka dimasukkan dalam ward, dalam labor room. Rupanya apa berlaku? Ceritanya budak perempuan ni dah mengandung, tingkatan 3 baru dia dah mengandung. Mengandungnya bila dah pakwa dia tahu kata dia mengandung, pakwa dia masukkan tangan nak tarik janin tu dalam tu kerana takut. Jadi bayangkan tengok apa yang berlaku, turun darahnya. Last kali terpaksa dipotong rahimnya. Itu kes yang kita jumpa. Kes yang kedua di salah sebuah sekolah di sekitar kita ni, pelajar perempuan tingkatan 2. Kesnya dikatakan telah dirogol oleh beberapa orang lelaki. Polis buat siasatan. Hasil daripada siasatan sebenarnya bukan dirogol, tetapi dialah yang menjemput lelaki-lelaki tersebut datang ke rumah. Dan dikatakan 10 orang lelaki. Baik. Tapi bila dicek pula bukan 10, 60 orang lelaki. Dan 60 itu datang daripada sekolah, budak-budak sekolah tempat yang dia belajar. Jadi kita orang pergi kat sekolah tu, jumpalah budak-budak tu. Bermula dengan kesnya, kes sikit saja. Okey, tengok adalah RM2, RM3 kalau tengok saja. Okey, pegang RM5. Okey, nak rasa RM10. Okey, ataupun top up RM30. Dan itu real yang berlaku di sekolah pada hari ini. Kita dengar, ya Allah, menakutkan. Amat menakutkan. Dan sebab tu kita kata tak pelik satu bala tipu kat kita ni. Punca asbabnya kerana banyaknya fawahish ni. Nah, ni datang daripada kemaluan. Yang kedua, ada lagi satu benda yang disebut sebagai liwat. LGBT lah saya terjemahkan. LGBT. Okey, termasuk dalam LGBT ni homoseksual ataupun kita katakan gay dengan lesbian. Termasuk sekali lah. Dia L lesbian, G gay, B bisexual, T transgender. Okey, baik, 4 ni. Okey, 4 benda ni. LGBT ni apa Allah sebut? Mal'unun man amila amala qaumi lut. Mal'unun man amila amala qaumi lut. Mal'unun man amila amala qaumi lut. Yang ni dipanggil mal'un. Ini baru mal'un. Okey, orang Melaka sebut mal'un tu. Inilah dia mal'un ni. Okey, baik. So mal'un dilaknat. Okey, mereka adalah puak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesan daripada dilaknat inilah, ni kesan bagi orang yang dia akan jaga dia daripada terjebak sama ada al-fawahish, zina, ataupun yang kedua LGBT ni yang digelar mereka sebagai mal'un. Okey, baik. Okey, so itu di antaranya. Ataupun juga orang yang ketagihan seks yang melampau sampai ke satu tahap pelbagailah, mengeluarkan air mani selain daripada tangan isterinya dan jarinya dan meliharanya, dan pelbagailah isunya kerana hari ini senang orang nak akses. Dulu-dulunya kalau orang nak buat dosa, dia kena pergi cari belakang kereta api lah, nak pergi cari dekat hotel jauh-jauh dekat Siam lah. Zaman hari ni semua tu dah wujud di hadapan. Bahkan tak perlu lagi. Dulu ada istilah ibu ayam, anak ayam. Sekarang ni tak perlu lagi. Orang tu sendiri, dia sendiri yang menjual tubuh badan dan diri dia dari menggunakan media-media sosial. WeChat, kalau siapa yang rajin buat kajian tentang ni, kita akan jumpa keadaan yang amat-amat menggerunkan dan menakutkan kita. Dan kita memang dah pun berada di akhir zaman. Maka orang yang mensyukuri nikmat anggota faras ni, dia tidak akan menjadikan anggota farasnya sebagai tempat dia berlakunya perbuatan yang haram. Okey, next apa dia kata? Maka dia kata termasuk juga pernikahan yang batal jika ia bertaklid kepada pihak yang berkata dengan sah, dan dia nescaya dia jadi haram kerana bukan sebab. Itu cerita bab tersalah nikah tu, tak apalah. Allah telah berfirman ketika memuji orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang berjaya ni,
iaitu qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa? Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kehormatan diri mereka, iaitu kemaluan dia. Illa ala azwajihim, melainkan hanya kepada isterinya, pasangannya. Aw ma malakat aymanuhum, ataupun hamba sahayanya. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Siapa yang buat dia hanya cari yang halal, nescaya dia tidak akan tercela dan dia tak termasuk dalam bab ni, dan mereka itulah golongan yang beriman dan orang yang berjaya. Kata pengarang, dan ketahuilah bahawa tiada sempurna memelihara faraj itu, melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihatnya. Kenapa pula orang lelaki dia tak kata perempuan? Kat sini ayat ni untuk siapa dia? Melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihatnya. Ayat ni pada siapa? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kenapa lelaki ya? Orang perempuan tak ada tengok orang lelaki ke macam mana? Baik. Okey, so kita tengok. Saya dah pernah ceritakan dulu, ada setan. Kita ni ada setan ni. Okay, so setan ni ada dekat beberapa anggota tubuh badan. Hari tu kita dah sebut, waktu kita baca bab apa, hari tu tak ingat lah. Bab mata kot, kita dah cerita dah pasal setan-setan ni. Okey, setan pada manusia ni pada lelaki. Setan lelaki, setan perempuan. Okey, baik. Setan lelaki, yang pertama sekali setan lelaki. Kita tanya orang perempuan, setan lelaki. Apa ada setan lelaki ni? Perempuan. Bukan, perempuan takkan perempuan tu setan. Okey, setan pada lelaki apa dia? Pada anggota badan lelaki ni ada setan dia. Nafsu, nafsu orang perempuan pun ada nafsu. Okey, mata, pandai. Okey. So setan pertama pada lelaki adalah mata. Sebab tu ada istilah orang Melayu dia sebut istilah apa? Panahan Arjuna. Tahu? Ni bahasa lama ni, panahan Arjuna ni. Ya, daripada mata turun ke hati, kerana mata lah, macam-macam lah. Baik, so mata ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ayat yang khusus, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mata. So di sini menunjukkan mata adalah ruang setan untuk manusia. Mata tu tempat setan bertenggek dan tempat dia hasut kita untuk melakukan dosa. Permulaan kepada zina datang daripada mata. Tu setan pertama kita. Baik, sebab itulah mata ni siapa yang jaga dia, dia akan selamat. Siapa yang tak jaga dia, bahaya yang akan menanti. Sehingga kan Islam sebut, katakan pada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mata. Orang lelaki ni punya dahsyat, dia punya mata, dia pandang depan tapi dia boleh pergi ke kanan dan ke kiri. Okey, kata mata. Dia boleh tengok dan dia boleh scan. Dia boleh scan apa yang dia tengok tu tadi. So dia katakan hebatnya Allah jadikan dan ciptakan mata kepada seorang lelaki. Apa kesannya? Tahu tak kesan dia apa? Orang lelaki bila dia tengok mata tengok. Kesan yang kedua dia akan pergi setan yang kedua ni. Setan yang kedua adalah hati. Okey. Setan yang kedua adalah hati. Apa makna setan kedua ni adalah hati? Hati ni tempat dia proses. Mata tengok, hati dia proses. Seorang lelaki dia tengok seorang perempuan yang cantik, tapi dia tahu kalau dia mengorak dia takkan dapat. Dia pergi dekat, perempuan tu takkan layan dia. So dia pendam dalam hati dia. Berkayalah, dia mula start berkaya. Akhirnya sampai ke satu tahap dia akan pergi kepada setan yang ketiga. Okey, setan yang ketiga adalah kemaluan. Okey, kemaluan. Bila sampai dekat sini, waktu tu dia dah, hati dia dah proses dah apa yang dia tengok. Dia tengok yang mata yang geram tadi, dia bukan jadikan orang yang dia tengok tu bangsa. So dia akan jadikan orang yang lemah. Itu yang tak pasal-pasal. Nyonya tengah tai chi umur 70 tahun kena rogol. Dengan main-main. Nyonya tak ada kaitan pun, nyonya tu tengah tai chi kena rogol. Kita pun polis pun pening kepala, ayah ini nyonya kena rogol lah, umur 75 tahun pun mau rogol lagi lah. Tanya kepada dia, apa pasal? Kesnya kerana mata. Bila dia dah mata dah pandang, hati dah proses, dia tak kira tua muda. Sehingga kan yang paling menyedihkan, bila anak baby berusia 2 bulan dirogol oleh bapa. 2 bulan kita kata bersama mana, ya Allah, hilang tak waras ke? Itu yang kata ni. Mata tengok, hati proses, kemaluan membenarkannya dalam bentuk pelakuan tu tadi. Tiga-tiga jadi setan. Tiga-tiga jadi setan. Ini kita katakan Allahu Akbar. Nampak macam simpel, tapi sebenarnya
adalah amat-amat bahaya. Yang paling menyedihkan saya baca kisah. Siapa yang baca kisah seorang bapa meliwat anak perempuan dia? Dia meliwat dekat mana dia meliwat? Dia meliwat di Mekah. Dia meliwat di Mekah dan berpuluh-puluh kali sampai ke tahap anak dia tu dah tak tahu nak buat apa sampai terpaksa ceritakan. Tak tahulah kalau saya baca yang dia punya analogi case tu menakutkan lah, kata ada orang yang macam tu. Kenapa jadi macam tu? Bermula daripada mata hati yang sentiasa memikirkan tu. Kata tiga-tiga ni adalah setan. Ada seorang sahabat kami dulu, subhanallah, Allah pelihara dia. Dia ni nama Ustaz Salahuddin, belajar sekali dengan kita orang, pelajar terbaik. Butang baju sampai ke atas, pen merah, pen biru kat dalam poket, bawa file, rambut belah tepi pakai pen. Okay. Tapi memang budak yang baik lah, budak yang baik semua. Baik dan pemalu yang teramat. Dia juga budak yang amat pemalu. Seronoknya bila kita orang budak umur 18 tahun, 19 tahun kadang sembang pasal perempuan, dia tutup muka malu. Kita kata menyampah kita pula malu. Tapi itulah, kami hang muka tak malu, tak kahwin-kahwin. Dia kahwin dulu, orang pertama kahwin waktu kat Syria dahulu. Bila dia kahwin, kami pergilah ramai-ramai ziarah rumah dia nak tengok, dia cerita ni seronok ke tak kahwin. Dia bagi nasihat, dia kata, Najib, aku nak bagi nasihat kat kau lah. Dia kata, alhamdulillah aku jaga mata, aku tak pernah tengok dan aku tak nak tengok benda yang haram. So bila aku jaga mata, Allah berikan pada orang yang jaga mata ni satu nikmat. Dia kata, kali pertama aku tengok isteri aku dalam keadaan yang luar biasa, aku takbir dalam kelambu. Faham tak? Maksudnya dia tak pernah tengok. Kali pertama tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah takbir dalam kelambu. Tak cerita. Sebab aku tak pernah tengok. Itu yang kata orang yang memelihara, menjaga, jadi Allah jadikan nikmatnya nikmat yang lain. Tapi kalau selalu tengok apa yang ada kata, baik, itu dia kalau contoh. Next pula yang ketiga. Yang perempuan pula. Okey, setan pada perempuan yang pertama. Apa dia? Orang lelaki apa? Setan pada perempuan. Mulut sama naik je lelaki perempuan. Kadang orang lelaki lebih dahsyat pada perempuan. Okey, mata juga. Seorang perempuan pun mata. Sebab tu Allah sebut, wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan pada perempuan yang beriman, tundukkan pandangan mata dan jagalah kemaluan. So sama sebagaimana lelaki, cuma lelaki dia lihat, perempuan pula lirikan mata tu jadi setan dia. Dia tengok sikit-sikit saja. Okey, jeling-jeling, tu perempuan menjeling tu. Sebab tu panggil panahan Arjuna tu. Orang lelaki tengok perempuan tu pandang sekali. Sekali itulah panahan tu. Okey, pak dia tengok sekali, terus gugup lelaki tu tersedap. Okey, baik. Itu yang kata yang ni. Okey, so apa dia dalam bab ni? Panahan Arjuna. Okey, so mata juga Allah sebut bagi perempuan, katakan pada perempuan tundukkan pandangan mata. So bagi lelaki tadi, berapa kali boleh tengok? Sekali. Oh, Pak Haji kata sekali. So, sekali tengok lama sikit. Ali radhiyallahu an, Nabi tegur dia, Nabi kata, ya Ali lakal ula wa laysa lakasani, bagi kau kali yang pertama, tidak bagi kali yang seterusnya. Nabi sebut lagi, wala tattabi'an nafratan nafrah, jangan mengikuti satu tengok kepada tengok yang kedua. So tengok sekali, masa yang sekali tertengok, maka ditolehkan ke arah yang lain. Itulah maksud menundukkan pandangan mata. Baik, so yang pertama, perempuan dirikan mata. Okey, yang kedua. Okey. Yang kedua kita sebut dia sebagai, yang kedua adalah hati dia juga sama macam. Yang kedua kan. Okey, yang pertama mata. Yang kedua sama juga, iaitu kemaluan. Parah juga adalah setan dia. Yang ketiga adalah kelembutan. Okey, baik, mata, kemaluan. Yang ketiganya adalah kelembutan. Kenapa orang perempuan dia tak macam lelaki sangat fikir macam orang lelaki? Okey, sebab tu dia terus kepada standar yang ketiga, kelembutan, setan bagi perempuan. Kemana perempuan kan memang dah lembut. Maksud lembut kat sini bukan sebarang lembut. Yang ni orang panggil gedik dan gatal. Ada faham? Okey, baik. Dalam kurungan kat sini. Kelembutan maksudnya gedik dan gatal. Gedik dan gatal inilah hak dia jadi setan. Okey, baik, contoh saya sebut dekat pelajar saya dulu kat MU. Kamu kalau jumpa saya dekat mana-mana tempat, nak bagi salam, saya tak salam. Bagilah salam, tapi cara bagi salam tu kena betul.
Ini dah jumpa kita dekat medan, Ustaz. Dia kata Ustaz bagi kita. Itu yang tak boleh ya. Maka Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, sihat alhamdulillah. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau saya lambai lagi pula. Itu yang kata kedik dan kata tu. Baik, dalam Al-Quran di sana ada satu ayat. Satu ayat selepas Allah sebutkan tentang syariat tutup aurat, baru Allah datangkan ayat bab zina, Allah datangkan bab mata, Allah datangkan bab kelembutan tadi. Allah kata, ya nisa'an nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa', ini taqaituna, kamu tak sama sebagaimana perempuan-perempuan di luar sana sekiranya kalian bertakwa kepada Allah. Fala taqda'na bil qaul, jangan kalian melembutkan suara kalian. Maksudnya jangan merendahkan suara kalian, fayatma'al ladzina fi qalbihi marad. Kelak dengan melembutkan suara itu menyebabkan lelaki yang mempunyai penyakit hati dia akan tertarik pada kalian. Puncakan suara lembut. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya ni Ustaz, nak tanya Ustaz free tak tarikh sekian-sekian. Tak, maaf cikgu, saya tak free tarikh tu. Bila sebut saya tak free, dia minta boleh lah Ustaz, boleh buat suara lembut. Daripada tak boleh jadi boleh. Tak ada. Tak apalah, kita mau pergilah ke sekolah. Pergi kat sekolah tu, dalam bayangan kita ni cikgu ni mesti anak dara, tak kahwin lagi, muda lagi. Sampai-sampai ada seorang cikgu tunggu kat pintu belakang. Ustaz, saya nak call, saya guru besar. Tanya dia, apa nama pencen bila cikgu? Dia kata tahun depan pencen. Tapi dia punya suara dia tu, sebab suara tu jadi ceramah tu, kalau tak jadi dah ceramah. Kita power kelembutan. Yang jangan main-main kelembutan ni. Seorang pemimpin misai kontot macam apa tu Nazi punya Jerman tu, Hitler tu pun boleh tumbang hanya disebabkan kerana perempuan. Dia kata powernya perempuan ni pada kelembutan. So inilah di antara setan lelaki perempuan dan juga setan lelaki. Salah satunya adalah yang datang daripada kemaluan itu tadi. Baik, kita baca sikit lagi. Dan ketahuilah bahawa tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihatnya, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, dan memelihara perut daripada memakan yang subhat, dan daripada bersangatan kenyang, kerana yang demikian itu membawa kepada perzinaan. Mata faham, hati faham, tapi perut pula. Perut ini asbabnya kerana package orang yang kita katakan orang-orang kafir, orang-orang yang bersosial ni, orang yang jahat ni, antaranya dalam bab fawahish zina ni, dia datang dengan package lengkap. Makan, minum, seronok, zina. Makan, minum, seronok, zina. So asbab bila makan terlalu banyak makan ni, dia akan menjadikan seronoknya akan jadi lebih. Sebab tu kalau kita tengok pesta-pesta set ni mesti akan ada makan, pesta parti-parti liar ni dia akan ada makan juga, kerana kaitan makanan dengan keinginan nafsu itu ada. Sebab itulah dalam bab makanan ni, sebahagian kadang-kadang bagi semua orang larangan memakan daging dalam tempoh masuk daging sahaja. Kena ada campuran juga dengan makanan yang lain. Kerana atas dasar kerana kita nak jaga benda-benda yang sebegini rupa. Sebab tu ada orang kaitkan bangsa-bangsa tertentu dengan dia punya seksual tu kan, disebabkan hanya kerana faktor makanan tu tadi. Wallahu a'lam. Sebab tu dia kata banyak makan bersangatan kenyang juga boleh membawa kepada kes-kes yang melibatkan perzinaan, dan mana ia ada sebesar-besar dosa besar dengan ijma' ulama selepas kufur dan juga membunuh orang, maka zina termasuk di antara dosa-dosa besar. InsyaAllah nanti kita akan masuk ke surat yang ke-20 sebagai penggal bawah tu nanti pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab dia ada topik khas berkaitan tentang dosa besar. Baik, ada persoalan nak tanya? Wallahu a'lam. Kalau dia katakan dia semua orang Arab begitu, makanan tu makanan dia orang. Dan pada waktu yang sama, kadang wallahu a'lam, kadang kita pun tak pasti riwayat tadi itu betul ke tidak. Tapi hadis yang sahih, dia tak cerita apa yang dia makan, cuma dia sebut ana rajulul mazzaq. Dia tanya satu hari, dia kata ya, aku seorang lelaki yang banyak keluar air mazi. Dia kata aku malu nak tanya Nabi SAW kerana dia menantu. Nak tanya Nabi, dia jadi malu. Maka dia minta seorang sahabat yang lain yang tanya. Nabi kata bersihkannya dan solatkanlah. Itu dalam kitab fiqh kita akan jumpalah hadis tersebut. Walau bagaimanapun Ali adalah seorang sahabat yang hebat. Kalau tak akan diangkat menjadi khalifah yang keempat.
maka mungkin itu hanya sekadar, dan kita tak boleh pun nak claim dengan mengatakan makan daging akan menyebabkan tak ada satu kajian pun yang mengatakan sebegitu rupa. Cumanya bersangatan ataupun banyak makan, mungkin banyak makan, bukan banyak makan daging je, banyak makan apa sahaja sekalipun dia akan pergi kepada situ. Maknanya orang yang suka hidup berpoya-poya, berseronok-seronok. Baik. Okey, ada soalan lain lagi? Baik. Ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Allahu Allah.